Bersama kembali dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan BIS Malaysia TV1. Saudara, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ataupun YAPIM bermula dari tahun 2011 dan sehingga kini terus giat mempromosikan tabung ibadah kurban untuk individu khususnya. Dan pada petang ini kita membawa khusus Presiden dan juga pengurusi bagi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM yang berbahagia Datuk Haji Abdul Malik Awang Kecil bersama dengan kita untuk membincangkan sikit sebanyak berkaitan dengan tabung ini, khususnya bagaimana cara nak aplikasikan tabung itu, nak amalkan. Terima kasih Datuk kerana sudi datang ke studio dengan cuaca yang cukup panas. Memang dikatakan awal Ramadan ni cuacanya panas ya. Bertepatan. Nampak jerebu. Tapi jerebu sekalipun rakyat kita masih lagi berusaha gigih untuk melaksanakan tugas harian tanpa ada sebarang batasan. Betul. Itu yang kita harapkan ya. Datuk, YAPIM, nama yang cukup sinonim dengan masyarakat Islam. Dan kita ada kumpulan mu'alaf sekalipun kenal dengan YAPIM itu sendiri. Bukan setakat membantu memperkukuhkan ekonomi orang Islam, tapi memberi suntikan minda, juga berkongsi cadangan, pandangan dan sebagainya dengan masyarakat. YAPIM hari ini berbeza dengan YAPIM sebelum ini, Datuk. Boleh ceritakan sedikit? Terima kasihlah. Kalau disebut begitu, maknanya satu pengiktirafan untuk YAPIM. Cuma yang saya nak ambil peluang ini, pertama selain mengucap terima kasihlah kepada BIS Malaysia. Pendekatan yang kita cuba ketengahkan dalam konteks YAPIM ialah kita cuba kemukakan, sekarang ni kita ada dua pendekatan yang utama. Satu, dulu kita kemukakan model penyelesaian kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita come up with pelbagai program yang realistik lah kita sebut. Yang kedua, sekarang kita sudah mulakan juga satu pendekatan, kita wujudkan satu panel pemikir dalam YAPIM. Kita cuba gembelingkan tenaga pemikir dalam masyarakat kita supaya kita dapat mengemukakan idea-idea yang konkret, bukan saja boleh dilaksanakan oleh YAPIM tetapi juga boleh dimanfaatkan oleh kerajaan dan juga di sektor-sektor yang lain. Itu pendekatan baru yang cuba kita kemukakan. Ya, kau melihat kepada perkembangan hari ini, Islam begitu menarik perhatian masyarakat dunia. Apa saja dilakukan oleh mana-mana kumpulan atau individu dengan menggunakan perkataan Islam itu terus akan mendapat respon yang cukup pelbagai daripada semua masyarakat. YAPIM di sini, bagaimana peranan YAPIM untuk memastikan agar setiap maklumat itu sampai dengan tepat kepada seluruh masyarakat dunia. Sebab itulah ini satu cabaran lah sebenarnya kepada kita. Kalau kita buat yang bagus, persepsi yang bagus akan dapat kepada masyarakat dan agama kita. Dan sekiranya model yang baik kita kemukakan, itulah yang kita juga akan dapat. Dan pendekatan YAPIM dalam konteks ini, kita sangat yakin bahawa anjuran Islam sebenarnya sangat banyak mengajak kita melihat hal-hal yang dikemukakan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sirah dan sebagainya, supaya kita menggali hikmah di sebalik itu. Kita ambil contohlah, umpamanya kalau di Malaysia, banyak contoh yang sudah kita jayakan. Contoh yang paling dekat dalam konteks kalau kita nak bincang petang ini, urusan haji. Kalau dulu kita bercakap tentang haji, kita tak pernah terbayang lahirnya sebuah institusi korporat macam tabung haji. Sekarang ni kita boleh merasa bangga dengan adanya tabung haji sebagai sebuah institusi yang terlibat dalam menguruskan dana yang sangat besar. Dan sudah hampir 50 tahun sekarang ni tabung haji juga memiliki hampir 50 bilion yang institusi seperti tabung haji mengendalikan. Jadi satu kebanggaan kita dan banyak sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks negara kita, kita banyak menjayakan program-program yang merupakan model yang keluar hasil penerokaan daripada hikmah anjuran agama kita itu. Dan kita lihat Malaysia seakan dilihat oleh mata dunia sebagai pusat hub produk Islam yang dikeluarkan, dan tabung haji sendiri pun menjadi antara kebanggaan Malaysia di mata dunia. Adakah itu imej YAPIM di masa akan datang? Sebenarnya kita tidaklah semestinya kita jadikan sepenuhnya tabung haji sebagai model. Tetapi kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh tabung haji itu adalah satu model yang sebenarnya boleh kita jadikan sebagai sebahagian daripada rujukan kita. Sebab kita pun dalam konteks YAPIM, kita banyak hal-hal yang mungkin kita disebut sebagai yang ada keunikan kita sendiri.
Dan kalau petang ini kita nak bincang mengenai tabung ibadah korban, itu sangat mendekati Itu satu perkara yang hanya ada pada Yapim. Tidak ada pada mana-mana NGO atau mana-mana kumpulan persatuan-persatuan yang lain. Tabung ibadah korban ini memang diwujudkan oleh Yapim dengan idea Yapim sendiri untuk masyarakat Malaysia. Ya, betul. Boleh ceritakan sedikit tentang tabung amal? Sebenarnya kita kalau bercakap tentang tabung ibadah korban ini, kita melihat bahawa rata-rata masyarakat kita di Malaysia sangat dekat dengan keinginan untuk melaksanakan ibadah korban ini. Kita lihat sajalah di dalam komuniti termasuk masjid dan sebagainya, bila timbul saja iklan untuk mengadakan korban, masing-masing timbul keinginan nak melaksanakan korban. Tetapi akhirnya sebahagian besar daripada masyarakat kita tak dapat melaksanakan oleh kerana kekangan keuangan masing-masing. Kita ada macam-macam komitmen kita. Keinginan tetap ada. Jadi sebab itu kita wujudkan tabung ini, tabung ibadah korban ini semata-mata untuk membantu masyarakat kita membuat perancangan penabungan itu. Mungkin dalam konteks kita dah tetapkan serendah RM10 untuk menabung setiap individu. Jadi dengan RM10 ini kita boleh buat unjuran. Umpamanya kalau dah hampir, kalau dengan kadar sekarang lah umpamanya 400 lebih untuk satu bahagian untuk melaksanakan korban umpamanya, kita perlukan 40 bulan lebih umpamanya. Maknanya 3 tahun ke 4 tahun lah. Akan berhasil lah. Jadi daripada RM10, dalam masa 4 tahun kita dah boleh melaksanakan korban. Tapi kalau kita hanya menyatakan bercita-cita saja tapi tidak ada kesungguhan, tidak ada planning yang jelas di situ, akhirnya setiap kali datang musim untuk kita melaksanakan korban, keinginan kita tetap menjadi keinginan tapi akhirnya mungkin tidak tercapai. Sebahagian kita tercapai lah, sebahagian besar mungkin ada masalah. Yang teliti ini akan mengelakkanlah kes-kes bergolok bergadai semata-mata untuk merealisasikan hasrat untuk berkorban dekat ibadah korban. Sebenarnya kalau kita merancang dalam hidup kita termasuk perancangan keuangan, banyak faedah yang kita perolehi. Sebab itu dengan adanya perancangan sebegini, penabungan itu dapat direncanakan. Dan simpanan pun sebenarnya kalau dari segi pelaksanaan ibadah korban dalam konteks kita, dalam konteks Yapim, kita akan mengizinkan masyarakat kita mengeluarkan balik untuk dia nak melaksanakan sendiri. Melaksanakan melalui masjid dan melaksanakan melalui Yapim sendiri. Tidak semestinya Yapim mengendalikan ibadah korban itu sendiri. Tidak semesti. Hanya sebagai penabung. Sebagai penabung. Maknanya pada kita sekarang, kita memberi asisten, kita memberi kemudahan kepada masyarakat. Tetapi kita juga merasakan sekiranya masyarakat rasa kalau dia nak buat sendiri pun ada kekangan dia dan Yapim menyediakan kemudahan itu. Tapi Dato', adakah tabungan ini boleh diwarisi? Maksud saya, anda kata ada seorang individu yang menabung dengan Yapim. Kemudian mungkin ada musibah yang berlaku menyebabkan tidak dapat meneruskan atau menyebabkan kematian dan sebagainya. Bagaimana dengan tabung yang ada pada Yapim? Sebenarnya banyak perancangan yang dah kita buat, termasuk kalau kita mengambil pelindungan takaful dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena merujuk semula kepada hukum dalam konteks ini. Harta yang ditinggalkan walaupun sedikit tetap menjadi harta peninggalan gitu, yang harus tertakluk kepada pengagihan yang mengikut hukum syarak. Jadi yang dalam konteks ini banyak technical issues yang harus kita atasi, yang kita hadapi. Tetapi apa pun yang penting ialah niat itu mungkin sudah sampai kan. Jadi perancangan keuangan itu katalah tak jadi pun umpamanya keuangan itu boleh digunakan bagi tujuan yang bersesuaian nantinya oleh waris yang ada kan. Jadi dengan kata lain, anda kata ini kes terpencil agaknya. Saya menabung dengan Yapim tapi saya tidak berhasrat mengadakan korban itu di Malaysia. Hasrat saya mengadakan di luar negara, contoh negara. Sebenarnya dalam konteks Yapim memang kita sudah melalui pengalaman kita yang beberapa tahun yang lepas, kita pun sudah ada collaborator kita di peringkat negara-negara di rantau ini. Di Indonesia, di Thailand, Cambodia, Vietnam, Timor Leste. Semuanya ini sudah kita ada badan-badan yang kita mengadakan hubungan kerjasama yang baik. Dan pelaksanaan korban ini pun sudah berjalan. Jadi bila kita lancar tabung ini, artinya masyarakat pertama memilih untuk membuat penabungan. Yang keduanya, masyarakat juga akhirnya mempunyai keistimewaan untuk memilih di mana nak melaksanakan korban itu.
Sebab dari segi syarak, kita ada panel pengawasan syariah kita yang diketuai oleh Tan Sri Dr. Harusani, Mufti Kerajaan Negeri Perak yang mengetuai panel kita. Kita dah putuskan bahawa harga setiap korban itu tertakluk kepada lokaliti dia. Maknanya kalau di Malaysia lain, di Indonesia lain, di Thailand, di Cambodia lain sebagainya. Jadi masyarakat boleh pilih di mana mereka nak laksanakan korban itu. Dan Yapim ready, sedia untuk membantu. Maknanya kita mengendalikan, malah pakej ziarah pun boleh kita adakan bagi dengan kata lain, tabung ibadah kurban itu dah menjangkau domestik. Sudah sampai ke peringkat global, dengan kata lain boleh dibawa ke peringkat yang lebih meluas. Ya, betul. Adakah Yapim yang produk ini sebagai satu produk khusus Yapim ke luar negara agaknya? Saya rasa tidak ada mustahil je, sebab sekarang ni bila dah kata dirantau itu pun dah global. Dah global itu kan. Sebenarnya. Cuma skopnya masih terbatas. Tapi yang penting pada kita sekarang ni ialah yang kita nak tekankan ialah pertama perancangan keuangan. Yang kedua pengendalian ibadah korban itu sendiri pun sebenarnya kita mempunyai perancangan yang sangat dekat dengan kaedah profesional yang kita sebutkan. Kaedah penyembelihan sekarang ni umpamanya harus kita lihat semula. Sebab itu dalam konteks Yapim kita dah berbincang dengan Jabatan Veteriner. Pusat-pusat penyembelihan yang ada di seluruh negara sekarang ni tak kurang daripada 50 pusat penyembelihan yang ada. Itu boleh kita gunakan bagi tempat untuk kita membuat penyembelihan secara profesional. Menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi usahawan tempatan. Betul begitu. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, sebenarnya tempat sejuk beku dapat kita memang sudah ada kemudahan itu dan memprosesnya juga sebenarnya akan lebih mudah. Dan akhirnya kita juga menjadi hasrat kita, sekiranya bilangan sudah bertambah banyak, kita boleh mengadakan proses pengetinan. Jadi kalau kita bercakap bab keusahawanan, daripada membela lembu lagi, kita boleh adakan kontrak farming umpamanya kepada usahawan kita, dan akhirnya sampailah ke peringkat pengetinan nanti, kita mungkin merasakan sesuatu yang baru. Kalau kita bercakap, mungkin akan lahir usahawan kecil dari kalangan keluarga miskin. Sebab sebenarnya kita bercakap bab daging korban ini, masyarakat miskin yang menerima daging korban mengikut hukum syarak boleh dia menjual semula. Jadi kalau itu boleh dilakukan, maknanya masyarakat miskin yang kita bantu dengan daging korban ini nanti, tak kira apa kaedah, kalau kita dapat buat packaging termasuk pengetinan umpamanya, mereka juga boleh menjadi usahawan kemudiannya. Jadi langsung ini satu support system dengan kata lain dalam bidang ekonomi sendiri. Kitaran yang cukup bagus daripada yang memiliki kepada yang kurang memiliki itu dengan sistem tabung korban ini. Manakala kita bercakap kalau awalnya ialah mobilisasi dana masyarakat. Kemudian melaksanakan kegiatan ini, kita mewujudkan satu atmosfer, satu suasana perkembangan pertumbuhan ekonomi lokal dan juga di kalangan masyarakat Islam, dan akhirnya pengagihan itu juga sebenarnya kita mewujudkan satu sistem jaminan sosial yang sebenarnya juga sangat menjadi perhatian yang utama dalam konteks sistem ekonomi Islam itu. Pelbagai maklumat berjaya kita kongsikan pada petang ini untuk penonton khususnya BIS Malaysia. Dan kita lihat kalau anda berminat dengan tabung korban ini, tabung korban ini yang di bawah Yapim, tabung ibadah korban, anda boleh hubungi 03271. Saya bacakan Dato' ya. 03271726666. Saya ulangi sekali lagi, 03-2717-2666. Pelbagai maklumat akan diberikan di sana dan anda boleh berhubung dengan beberapa pegawai yang ada untuk menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan tabung ibadah korban. Boleh juga kalau boleh di Google saja. Di Google. Tabung ibadah korban Yapim dapatlah dapatkan melalui websitenya tabung ibadah korban Yapim. Ini jenama. Jangan tertukar dengan pelbagai lagi website yang lain. Kita ada kekeliruan di situ. Terima kasih Datuk atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih juga kita pada BIS Malaysia. Ini merupakan satu lagi suntikan baru untuk memantapkan, membangunkan lagi keusahawan yang ada di kalangan bumi putra kita, khususnya golongan Muslim Islam. Terima kasih Datuk perkongsian untuk petang ini, dan kita harapkan semoga apa yang kita kongsikan memberi manfaat pada semua. So dengan bual BIS itu tadi, sekian dulu BIS Malaysia untuk hari ini. Salam hormat saya dan salam usahawan untuk penonton setia BIS Malaysia. Rancangan bisnes terunggul bahasa Melayu demikian. Teruskan menonton rancangan menarik di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Jumpa lagi.